Okey. Jadi soalan pertama yang saya kongsikan dalam grup, Assalamualaikum Ustaz. Ibu ayah walaupun ditulis SLM salam ke apa ke, itu short form saja ya. Jangan kita gaduh benda tu lah. Tulis salam ke SLM ke apa ke, kita baca Assalamualaikum penuh. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nanti bila free, ni tengah free, kita ulang kaji. Boleh. Ibu tak faham sangat untuk fi'il mudhari'. Okey. Pertama sekali masalah sahih akhir, kemudian masalah mu'tal akhir. Okey ibu ayah, ini soalan daripada salah seorang ibu kita. Saya tulis. Sahih akhir dan juga mu'tal akhir dulu. Okey. Untuk fi'il mudhari'. Contoh fi'il mudhari' yang huruf akhirnya sahih. Okey, adalah okey. Contoh fi'il mudhari' yang belakangnya huruf illah, huruf illah ataupun kita panggil mu'tal di akhir. Contohnya yarju. Yarju maksudnya berharap. Yarju. Lagi yarmi, melontar. Yarmi, melontar. Ataupun yas'a. Yas'a berusaha. Yas'a maknanya berusaha. Okey, bismillah. Jelas ibu yang tulisannya. Jadi yazhabu yaqulu. Iaitu pada huruf waw ni. Okey. Tapi yang penting kita bincangkan sahih di belakang. Sahih akhir. Kita bincangkan sekarang sahih di akhir saja. Lihat pula contoh yang saya berikan di sini, semuanya ada huruf illah di akhir. Yarju, huruf illahnya waw. Yarmi, huruf illahnya ya. Yas'a, huruf illahnya alif. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah, pertama sekali kita bincangkan dari segi i'rab dulu. Alamat i'rab. Alamat i'rab. Jadi yazhabu dengan yaqulu. Contoh yazhabu yaqulu akhirnya adalah huruf sahih. Ibu ayah yazhabu ataupun yaqulu dan semua yang saya sebutkan ini mewakili kotak keberapa? Semua sekali mewakili kotak keberapa ibu ayah? Mewakili daripada kotak 14. Daripada 14 kotak, dia adalah kotak yang keberapa semua? Betul, kotak pertama. Ini semua mewakili kotak pertama yang dimulakan dengan ya, belakang tak tambah apa-apa. Dan fi'il mudhari' daripada golongan kotak pertama yang sama macam kotak pertama, ada berapa kesemuanya? Dalam 14 kotak, ada berapa kotak sama dengan kotak pertama? Yang mana belakang tak tambah apa-apa. Ada 5. Pakcik Wahab tersalah tekan tu. 5 kan sebenarnya kan? Pakcik Wahab nak tulis 5 tetapi tertulis 6. Ada 5 semuanya. Ada 5 iaitu kotak pertama, kotak keempat, ketujuh, 13 dan 14. Jadi, kesemua 5 kotak yang kalau kita tengok dalam tasrif yang saya berikan, rumus yang saya berikan dalam musawah 1, warna apa saya berikan ke semua 5 fi'il tadi? Ke semua 5 fi'il tadi, warna apa saya berikan dalam rumus? Kalau ibu ayah dapat membayangkan. Warna, ingat tak? Warna kuning, betul Ibu Saidahnya semua, warna kuning, betul. Okey, jadi semua dah nampak gambarannya, semua dah nampak. Jadi, dari segi i'rab,
ketika rafa' dulu. Ketika rafa', kalau fi'il mudhari' yang tak tambah di belakang ini, tak tambah dhamma zahirah, dhamma yang nampak ya. Dhamma zahirah. Ya. Ya. Jangan boleh ya. Nanti saya terdekat. Jangan semua. Jangan laptop kenapa yang dia nyukai ni. Payah agak sekarang. Patutlah ada orang masuk. Pasal tu lah. Ibu-ibu lepas ni kalau boleh masuk tempat masa ya. Pasal dia akan ganggu kerja saya ni. Sekejap saya nak tukar internet. Ya. Tak? Tulisan korang memuaskan. Tak jelas kisah saya. Sekarang okey tak ibu semua? Sekarang okey Ustaz. Sekarang okey ya. Tadi tu saya guna line handphone. Tadi sekarang saya baru tukar kepada line internet pakai modem. Handphone line Maxis, ada handphone line Celcom, pasal nak cover line kadang-kadang kan. Dan saya juga ada guna modem. Tu yang sebulan mahal sikit tu. Nanti saya maklumkanlah kalau siapa-siapa nak bantu infak insyaAllah ya. Jadi sekarang ni jelas tak suara semua ibu? Jelas tak suara? Jelas tak tulisan sekarang ibu ayah semua? Tulisan jelas, suara pun jelas Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah ya, jelas semua ya. Alhamdulillah. Jadi ibu ayah, ulang balik. Yazhabu dengan yaqulu, ini kedua-duanya huruf akhirnya huruf sahih. Maka kita kata rafa'nya dengan dhammah. Nampak tak dhammahnya? Nampak dhammah. Maka kita panggil dhammah zahirah. Dhammah zahirah. Adapun yarju, yarmi, yas'a, ini semua jenis fi'il mudhari' yang huruf akhirnya adalah huruf illah. Maka ibu-ibu yang nampak tak dhammahnya sekarang? Nampak tak dhammahnya? Yang kita nampak baris mati. Waw mati, ya mati, alif mati. Tapi sebenarnya ada dhammah. Yarju rafa'nya dengan dhammah, tapi kita panggil dhammah muqaddarah. Dhammah muqaddarah. Pasal apa muqaddarah? Kerana tak nampak. Dhammah yang tersembunyi. Asalnya bunyinya ada dhammah. Yarjuwu. Yarjuwu. Cuba macam mana sebut kat rumah. Payah tak nak sebut? Yarjuwu. Macam payah nak sebut kan? Yarjuwu. Beratnya nak sebut. Jadi dimatikan. Dimatikan jadi kita sebut yarju saja. Ada dhammah tak? Ada dhammah. Tapi dhammah tu tak ada dalam tulisan. Ada dalam hakikatnya ada dhammah itu, tetapi dhammah itu secara muqaddarah, secara tersembunyi. Begitu juga yarmi, asalnya yarmiyu. Asalnya yarmiyu, ya. Tetapi kerana di belakang ini huruf illah, maka ketika mana dia rafa'nya dengan dhammah juga. Tapi dhammah muqaddarah. Kita baca yarmi, rafa' ni. Rafa' dengan apa? Dengan dhammah muqaddarah macam tu. Yas'a pun sama juga. Dia rafa' dengan apa? Dengan dhammah, tapi dhammah muqaddarah. Okey. Jadi buaya setakat ini ketika rafa', yazhabu rafa' dengan dhammah zahirah, yaqulu dhammah zahirah. Yarju, yarmi, yas'a sebenarnya rafa' dengan dhammah juga, tetapi kita panggil dhammah muqaddarah. Setakat perbezaan di antara dhammah zahirah dan dhammah muqaddarah semua jelas?
Jelasnya semua? Alhamdulillah. Semua jelas? Alhamdulillah. InsyaAllah ya. Okay, itu dari segi i'rab rafa'. Ketika nasab pula macam mana? Ketika nasab, contohnya ada amil yang menasabkan masuk. Contohnya lan, lam nun, nafi dengan lan. Kita dah belajar dalam mustawa 1. Lam, nun, lan. Lan maksudnya tidak akan. Maka bila nafi dengan lan, ya, lan itu akan menasabkan fi'il mudhari'. Ini kita fokus kepada fi'il mudhari' yang tak ditambah apa-apa di belakang dulu. Jadi, kalau di belakangnya adalah huruf sahih macam ni, huruf sahih, maka ibu ayah, kita nasab dengan fathah zahirah. Nampak fathahnya. Yazhabu, kalau masuk lan sebelumnya akan menjadi lan yazhaba. Yaqulu akan jadi lan yaqula. Mudah saja. Begitu juga macam ni. Yarju jadi lan yarjua. Nampak? Lan yarjua. Macam tu. Yarmi lan yarmiya. Yarmi akan jadi lan yarmiya. Cuma masalah pada yas'a ini buaya, huruf akhir ni, nampak ni? Ni alif apa ni kita panggil ni? Ni alif apa ibu ayah? Alif apa? Alif apa kita panggil? Yas'a, ada alif ni. Tapi alif apa namanya tu? Dia ada macam, rumah dia ada ya tak ada titik. Alif maqsurah bagus semua. Alif maqsurah. Maqsurah, apa maksud maqsurah ibu ayah? Apa dia makna maqsurah? Betul ibu Mazhah, maqsurah betul. Apa maksud maqsurah? Kita semayang qasar, semayang pendek, betul ya. Jadi maqsurah maksudnya alif pendek saja. Kalau melintang panjang tu mamdudah, mat, daripada perkataan mat maknanya panjang. Mat maksudnya panjang. Jadi kalau mamdudah alif panjang, yang melingkar tu alif mamdudah. Ini kita panggil alif maqsurah. Okey. Jadi kalau huruf akhirnya adalah huruf waw, huruf illahnya huruf waw, maka kita baca lan yarjua. Dengan fathah apa ibu ayah? Lan yarjua kita sebut fathah apa? Fathah zahirah, betul ibu, kerana kita nampak tulisannya pun memang sebut waw tu baris atas ya. Lan yarjua. Ibu ayah, yarmi sama juga. Lan yarmiya, dia nasab dengan fathah zahirah. Tetapi yas'a, ketika rafa' yas'a, ketika nasab pun lan yas'a. Kita tak baca lan yas'aya, kita baca lan lan yas'a juga. Maka kalimah yas'a, kalau huruf ilah akhirnya huruf alif macam ni, ketika mana dia nasab dengan fathah apa ibu ayah? Fathah zahirah juga ke ataupun fathah muqaddarah? Betul, fathah muqaddarah. Fathah muqaddarah. Jadi kita kena jelas ya. Dengan fathah muqaddarah. Alhamdulillah. Jadi senang cerita, bila masuk lan yazhaba, lan yaqula, lan yarjua, lan yarmiya. Tapi kalau huruf akhirnya ada alif maqsurah macam ni, lan yas'a. Dengan fathah, tetapi fathah muqaddarah. Siapa baru perasan pada malam ni? Kalau kita tak bincang malam ni, dia tak perasan adanya huruf ilah di belakang, ingatkan semuanya ni, tapi yas'a muqaddarah juga. Yas'a muqaddarah, yarmiya ni zahirah, yarjua zahirah, tapi yas'a rupanya ada muqaddarah. Kalau kita tak bincang, ramai tak perasan, confirm, betul tak? Ramai tak perasan kalau tak bincang. Ibu Saedah saya percaya ulang kaji. Ibu Saedah saya percaya ulang kaji. Tapi yang lain-lain ramai saya rasa baru perasan malam ni. Kalau tak bincang kita tak perasan. Jadi tahniah kepada ibu yang bertanya, yang bertanya adalah Ibu Sorita dari Sarawak, dari Kuching. Masya-Allah, tabarakallah, masuk saham pahala kefahaman ibu ayah ni pada saham Ibu Sorita yang bertanya. Alhamdulillah. Jadi ini baru ketika nasab. Kita tengok pula ketika jazam.
Fi'il mudhari' ada jar ke ibu ayah? Ingat ya, i'rab jar, i'rab ada 4, ada rafa', i'rab ada nasab, ada jar dan ada jazam. Rafa' isim boleh rafa', fi'il mudhari' pun boleh menerima rafa' macam tadi. Nasab, isim boleh menerima nasab, fi'il mudhari' pun boleh menerima nasab. Tapi jar hanya untuk isim. Jar tidak ada pada fi'il mudhari'. Dan jazam hanya ada fi'il mudhari', tidak ada pada isim. Maka kita bincangkan sekarang jazam pula. Rafa' dah bincang tadi, nasab pun dah bincang tadi, sekarang kita bincangkan jazam. Okey, sekarang ni kita tengok yazhabu dengan yaqulu. Kenapa saya datangkan contoh yaqulu mesti ada sebab. Okey, bukan saja-saja saya datangkan contoh yaqulu. Jadi buaya yazhabu dan yaqulu persamaan keduanya adalah huruf akhirnya huruf sahih. Itu persamaan di antara keduanya. Huruf akhir adalah huruf sahih. Contoh amil jazam, contohnya lam. Lam, mim. Nafi dengan lam. Lam, mim. Lam. Apa yang saya tak tulis ya? Ibu yang boleh bayangkan kan? Jadi kalau yazhabu bila masuk lam, terus kita sukunkan dia. Maksudnya yazhabu alamat jazamnya adalah sukun. Alamat jazam adalah sukun. Lam yazhab. Ibu pernah dengar ke sukun muqaddarah? Pernah dengar ke sukun muqaddarah? Siapa pernah dengar sukun muqaddarah? Tak ada ya. Ibu-ibu jangan tiba-tiba datang sukun muqaddarah pula. Ada fathah muqaddarah, dhammah muqaddarah, tiba-tiba sukun muqaddarah. Jangan. Bid'ah tu ya. Dalam ilmu nahwu saraf itu bid'ah tu. Tak ada sukun muqaddarah ya. Jadi terus lam yazhab macam tu terus. Yaqulu lam jadi lam apa? Bila kita matikan lam dah jadi mati, bertemu waw dengan lam, dua-dua ni baris mati. Bila bertemu waw mati, lam pun mati, apa kita buat? Kita hazaf, kita buang waw. Itu yang jadi lam yaqul. Ini saya kena tulis, takut ada ibu-ibu yang baru, maksudnya apa ni yang baru nak faham, tiba-tiba kan jadi berat kefahaman. Tak apa, saya tulis sekejap. Tapi masa nak tulis inilah pen saya pergi mana hilang. Sekejap ya. Okey. Yaqulu, bila masuk lam, kita kena matikan huruf akhir. Okey. Bila masuk lam, kita matikan huruf akhir. Okey. Kita matikan huruf akhir. Jadi, kita kena hazaf waw. Hazaf waw, jadilah lam yaqul. Begitu juga dengan lam yalid. Asalnya yalidu. Yalidu. Okey. Yalidu. Dalam surah Al-Ikhlas. Bila masuk lam, lam itu menyebabkan huruf akhirnya daripada dhammah jadi mati, jadi sukun. Bertemu ya dengan dal, maka kita hazaf ya. Itu yang jadi lam yalid. Macam tu. Okey ya, jelas ya. Jadi pada yazhabu kita hanya matikan huruf akhir, tetapi tidak kita hazaf sebarang huruf lain. Tapi pada yaqulu, jadi lam yaqul, kita terpaksa hazafkan huruf waw kerana telah bertemu dua tanda mati. Jelas ibu ayah semua? Untuk lam yaqul, lam yalid, jelas semua insya-Allah ya. Terutama pada yaqul dengan yalid tu, ada huruf yang kita hazafkan. Jelas, alhamdulillah ya. Sementara untuk fi'il mudhari' yang belakangnya ada huruf illah, mudah sahaja. Mudah sahaja, tidak ada istilah sukun muqaddarah ke apa ke. Kita terus hazaf, terus buang huruf illah. Sebelum kita teruskan, ibu ayah, apa dia makna illah? Apa makna illah? Kalau dalam ilmu hadis, illah maksudnya sebab. Tapi kalau dalam ilmu nahwu, illah maksudnya sakit. Ilmu nahwu saraf, illah maksudnya sakit.
Siapa nak simpan sakit lama-lama? Kita semua tak nak sakit, kan? Kita semua nak sihat. Jadi bila sakit kita simpan ke kita buang? Kita buang lah. Pasal tu bila masuk lam ataupun apa-apa amil yang menjazamkan, kita terus hazaf waw, hazaf ya, hazaf alif macam tu. Contoh yang paling masyhur lah biasa kita baca. Okey. Kalimah tara. Okey. Kalimah tara dalam Al-Quran biasa kita jumpa alam tara kaifa. Alam, hamzah tu istifham lah. Lam, kita baca alam tara kaifa ataupun alam tara kaifa. Ra tu kita baca pendek ke panjang? Kita baca ra pendek satu harakat saja. Kenapa ra dibaca pendek? Kerana asalnya tara ada lam yang menjazamkan, maka lam ni akan menyebabkan huruf illah ni kita hazaf. Itu jadi alam tara pendek saja. Alam tara kaifa. Untuk alam tara, contoh alam tara kaifa. Siapa yang malam ni baru perasan tara tu pendek kerana ada lam, siapa yang ulang kaji, memang sebelum kita bincangkan malam ni memang dah perasan lama dah. Pasal siapa nak ulang beberapa kali. Ulang kaji ataupun baru perasan lah. Baru tu maksudnya baru perasan. Okay, ramai ulang kaji ya. Cikgu Saiful baru, Masya Allah ya. Okay, ramai ulang kaji, saya percaya ramai ulang kaji. Yang baru mungkin maksudnya baru perasan. Tapi kalau kita amati betul-betul, kita akan perasan. Sebelum saya teruskan, minta ibu-ibu ayah semua sekejap. Kita doakan sama-sama, kita sedekahkan Al-Fatihah kepada salah seorang daripada kita punya pelajar, Cikgu Saiful Bahri daripada Rawang. Ya Allah uji terkena dengan COVID-19 dengan isteri beliau juga, Kak Hana, juga pelajar yang istiqamah dan 3 orang anak. Kita sama-sama baca Fatihah sekejap untuk kesembuhan insya-Allah ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Masya Allah, walaupun badan lemah-lemah semua, masih lagi larat untuk ikuti live kita. Masya Allah, tabarakallah. Semoga lekas sembuh Cikgu Saiful, Kak Ana dan semua anak-anak insya Allah ya. Amin ya Allah. Saya buat sekarang pasal takut lupa. Takut terlupa. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selangan kita ke mana dia jazam, kita hazafkan huruf illah tadi. Masya-Allah tabarakallah. Itu dari segi jazam. Okey, saya harap dia dapat menjawab persoalan daripada Ibu Sorita dari Kuching. Ada lagi pertanyaan daripada Ibu Sorita? Pertanyaannya adalah apa lagi tadi? Dan af'alul khamsah. Af'alul khamsah. Okey, apakah itu al-af'al al-khamsah? Jadi ibu-ibu ayah yang dirahmati Allah, kalau kita ulang kembali dalam rumus fi'il mudhari', kotak warna putih semua ada berapa? Cuba ingat. Kotak warna putih semua ada 7. Ada kotak kedua mula dengan ya, belakang tambah alif nun, ini kotak kedua. Mula dengan ya, belakang tambah waw nun, ini kotak ketiga. Mula dengan ta, belakang tambah alif nun, ini kotak kelima, 8 dan juga 11. Kemudian mula dengan ta, belakangnya tambah waw nun, kotak yang ke-12. Kemudian mula dengan ta, belakangnya ya nun, kotak yang ke apa ni? Kotak ke-9 ni, kotak ke-9. Ni kotak ke-10. Okey. Jadi betul ibu ayah semua kongsikan ada 7 kotak ya. Iaitu kotak kedua,
Kotak yang kedua, mula dengan ya, belakang tambah alif nun. Ada satu kotak saja yang macam ni. Kemudian kotak yang mula dengan ya, belakang tambah waw nun. Iaitu kotak yang ketiga dalam tasrif fi'il mudhari'. Kemudian kotak yang mula dengan ta, belakang tambah alif nun. Ada 3 kotak. Kotak kelima, 8 dan 11. Kemudian kotak yang dimula dengan ta, belakang tambah waw nun, satu kotak saja, kotak 9. Dan kotak yang dimulakan dengan ta, belakang tambah ya nun pun satu kotak, kotak yang ke-10. Total 2, 3, 5, 8, 11, 9, 10. Total ada 7 kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Total ada 7 kotak. Tetapi kenapa dipanggil af'al khamsah? Kerana ta dengan alif nun dikira satu. Rumus dengan ta alif nun ada 3 kotak semua ni. 3 kotak ni dikira satu lah. Bermakna semuanya ya alif nun 1, ya waw nun 2, ta alif nun 3, ta waw nun 4, ta ya nun 5. Ada 5 fi'il, maka dipanggil af'al khamsah. Walaupun hakikatnya ada 7. Jadi jelas ibu ayah semua af'al khamsah, ulang kaji balik saja kan. Af'al khamsah jelas semua ya. Apa yang dimasukkan dengan af'al khamsah, kenapa dipanggil khamsah? Kerana 5 tadi. 5 saja dia punya rumus. Walaupun hakikatnya ada 7 kesemuanya. Dikongsi kaedah yang sama pada yang dimulakan dengan ta, akhirnya ada alif nun. Alhamdulillah. Okey. Boleh lagi satu soalan ya? Boleh kan? Ya, soalan yang diberikan dekat saya kongsikan dengan grup tadi. Soalan daripada Ibu Asimah ke? Ibu Asimah punya soalan kan? Ibu Kasmawati, Ibu Kasmawati punya soalan. Waalaikumsalam. Ustaz tolong huraikan jazam dalam surah Al-Ikhlas ayat 4. Itu nanti Ibu ya, pasal kita siapa yang tak mute tu. Boleh Ibu. Ya, semua mute Ibu ya. Okay. Ibu Kasmawati nak cakap ke? Nak tanya ke? Tak ada, saya mute Ibu ya. Saya mute Ibu ya. Okey. Okey, saya mute Ibu ya. Ayat 4, walam yakun lahu kufuwan ahad. Okey, walam yakun lahu. Kita apalah saya bincang sekejap lah ya. Walam yakun tu macam ni lah. Walam yakun tu macam lam yakul. Tak apalah bincang sekejap ya. Ayat 4 ya. Asalnya yakunu. Asalnya yakunu. Bila masuk lam, lam ini okey, asalnya yakunu. Okey. Bila masuk lam, lam ni menjazamkan, maka jadilah lam yakun. Bertemu waw dengan nun, kita hazafkan waw, itu yang jadi lam yakun. Walam yakun lahu kufuwan ahad. Okey, boleh buka Semawati, saya menjawab soalan ke? InsyaAllah ya. Itu asalnya. Okey, soalan daripada Ibu Asimah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Soalan Ibu Asimah, maksudnya wal mu'minun. Kenapa dibaca wal mu'minun dengan rafa'? Okey. Ibu ayah semua buka ya, buka soalan tu apa? Ibu Asimah, muka surat berapa tu Ibu Asimah boleh kongsikan tak? Saya dah potong gambar ni. Surah Al-Baqarah, surat berapa ya? Ibu kalau nampak surat berapa tu, ibu-ibu semua boleh buka kejap? Amanar Rasul. Surat yang akhir surah Baqarah kan? Tak apalah. Jadi ibu yang tengok ya. Amanar Rasulu. 49. Berapa? 49. Ya. Buka surat 49 semua ya. Siapa dah buka komen dah? Muka surat 49 ibu ayah, siapa dah buka komen dah? Muka surat 49. Okey. Jadi Ibu Asimah boleh unmute Ibu, sekejap kita bincang, boleh? Boleh. Assalamualaikum Ibu. Okey, Ibu tengok. Amanur Rasul. Amanah telah beriman ar-Rasulu. Jadi amanah fi'il madhi. Mana fa'ilnya?
Amana Rasul. Fa'ilnya Rasul. Ar-Rasul. Siapa yang beriman? Rasul beriman. Rasul. Okey. Telah beriman oleh Rasul dengan apa yang unjila fi'il madhi majhul. Dengan Yang apa yang diturunkan kepadanya daripada Tuhannya. Okey. Cuba ibu-ibu dengar, ibu Asimah. Ya, Daripada ya. Tuhannya dan orang-orang beriman. Sesuai ke? Daripada Tuhannya dan orang-orang beriman. Maksudnya daripada Allah dan dari orang-orang beriman ke maksudnya? Hmm, Daripada Allah ke daripada orang beriman? daripada Allah. Allah sahaja kan? Ya. Allah sahaja. Jadi yang beriman tu Rasul saja beriman ke ataupun orang beriman pun beriman juga? Rasul dan orang yang beriman. Jadi perbuatan beriman itu siapa buat? Rasul saja ke Rasul dan orang-orang beriman? Ya, Rasul dan orang-orang yang beriman. Okey, berkongsi fi'il yang sama kan? Ada tak Ya. huruf ataf sebelum semua al-mu'minun ada huruf ataf tak? Ada wal mu'minun. Ada waw tu kan? Ya, ya. Jadi ibu, ar-rasul rafa' kerana dia fa'il, betul? Ya betul. Al-mu'minun pun kena ikut rafa' pasal ada waw ataf. Jadi dia maksudnya dia al-mu'minun tu dia ataf kepada maktuf apa? Maktuf kepada? Ar-Rasul. Betul. Dia tak semestinya maktuf ala ni sebelah-sebelah. Dia kadang-kadang dia jadi macam ar-rasulu maktuf alaih. Lepas tu jumpa orang dekat wal mu'minun. Maka al-mu'minun selepas itu rafa' kenapa? Rafa' kerana dia maktuf, dia ikut, dia tabi' kepada ar-rasul pada beberapa kalimah sebelumnya. Jelas ibu? Jelas. Ingat dah Ustaz. Alhamdulillah, masya-Allah. Okey, bagus ibu. Sebab kadang-kadang baca tu kan dia suka mukminun ke mukminin sebab kita hafal kalimat tu kan. Jadi bila macam ni kita nampak, di sini kita nampak kepentingan memahami ilmu nahwu. Ini bukan? Ya, Masya-Allah. Terima Okey, kasih tanya Ustaz. ibu. Sama ibu, soalan yang sangat bagus daripada Ibu Asimah ya. Jadi ibu ya, soalan Ibu Asimah tadi adalah soalan terakhir untuk malam ni. Adakah soalan itu membantu kefahaman ibu ya? Dalam memahami, maktuf ini bukan semestinya sebelah-sebelah. Rupanya maktuf boleh duduk belakang sikit. Maktuf alaihnya kat depan sana. Boleh ya? Ini insyaAllah mudah-mudahan membantu. Setakat itu saja untuk malam ni buat insyaAllah. Besok pagi ada rezeki. Kita baca ratib dulu siapa ada kesempatan. Pukul 9 pagi. Lepas tu pukul 9.30 kita mulakan. InsyaAllah kita buat ulang kaji lagi. Siapa ada soalan boleh bertanya malam ni. Besok saya akan bangkitkan soalan tersebut insyaAllah. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.